السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يعلم السر وأخفى. أحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. Lebih-lebih lagi kita sekarang ni berada di bulan takwa, di bulan yang Allah buka lorong ke arah takwa seluas-luasnya, menggalakkan hambanya la'allakum tattaqun dengan sebenar-benarnya. Segala lubang, segala lorong ke arah jalan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah telah terbuka di hadapan kita. Terpulanglah kepada diri masing-masing. Nak ke tak nak, mahu ke tidak, kamu yang membuat pilihan, kamu yang membuat keputusan. Jangan menyalahkan sesiapa, jangan menyalahkan takdir. Jangan duk kata nak buat guana, Allah takdir dah macam ni saya. La. Ini satu hujah yang tidak betul. Kita tak boleh menyalahkan takdir tanpa usaha yang kita buat sendiri. Para jemaah sekalian, Ramadan telah berlalu. 10 hari sudah. Apa yang kamu buat dalam masa ini? Muhasabah balik. Yang berlalu tidak akan diulang lagi. Karena itulah para ulama mengatakan fursatun la tu'awwad, peluang yang tidak berganti. Kalau yang lepas 10 hari kita semak balik ibadat yang telah kita buat sangat sedikit, maka ambillah, tukarlah giar ibadat kita di 10 yang tengah ini ke arah yang lebih baik, yang lebih mengenali Allah, yang lebih bersopan santun dengan Allah yang telah memberi tawaran yang amat istimewa kepada kita ini. Kita jangan duk kira li Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai', tidak ada bandingan sesuatu. Walillahil masalul a'la, contoh yang tak boleh dicontoh kerana terlalu tinggi, terlalu agungnya Allah. Tapi kita sebagai manusia yang punya perasaan, setelah kita buka tawaran yang terbuka, tawaran yang istimewa untuk orang ini mendapat itu dengan ini, tiba-tiba kita tengok orang tak ambil, buat tak reti, buat dak ya kepada apa yang kita tawar. Apa perasaan kita? Tentulah kita akan rasa pelik. Tawaran yang istimewa begini besar, tiba-tiba aku tak mahu ambil. Kenapa? Hari ini jangan kita menjadi manusia pelik, manusia ajaib. Bila Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada kita peluang yang begini besar, tiba-tiba dalam senarai semak kita 10 hari berlalu, Quran baru berapa juzuk baru baca, Qiyamul Ramadan tak pernah tamat walaupun sekali, beri makan orang buka puasa dak sekali habuk. Allahu Akbar. Bantu orang yang susah pun tidak juga. Maka kita boleh menangis, menangisi, mengucap takziah ke atas diri kita. Ya nafsu, wahai nafsuku, di taraf mana hidup aku dengan Allah di bulan yang begini berkat, yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah.
menangis di atas dunia sebelum kita menyesal di akhirat yang tidak ada guna. Menangis mengesali 10 hari berlalu tanpa kita memperoleh apa-apa faedah yang zahir untuk kita. Ramadan datang dengan begitu besar peluang yang terbuka, tiba-tiba kitalah menjadi manusia yang tak reti bahasa, yang tak ada adab, yang tidak mendapat apa-apa faedah daripada kedatangan Ramadan. Subhanallah. Ini yang kita nak sebut hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan kullu amali ibni adam lah illa shaum. Semua amalan anak Adam untuknya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa ini untuk aku akan balas. Di sini saya mengajak para jemaah supaya kita meneliti hadis ini. Kenapa Allah khususkan Ramadan? Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa ni untuk aku balas. Kenapa tidak dikata kepada ibadat-ibadat yang lain? Semua ibadat lain itu untuk Allah. Kenapa dikhususkan dengan puasa, dengan Ramadan yang kita sedang berada di sini sebelum kita ketinggalan qafilatul khair yang akan berlalu tidak lama lagi? Para ulama mengatakan kerana puasa ini lebih kepada amalan hati, iaitulah sukar untuk kita tunjuk riak dengan puasa kita. Mu nak tunjuk ke siapa? Kalau kita lembek tengah hari, orang tak tanya dah, kerana letih tu puasa. Siapa nak tanya? Dia puasa juga. Kita nak tunjuk dengan siapa? Maka nak riak dengan puasa tidak ada. Riak dengan lorong lain banyak lagi lah. Dengan tunjuk kita pergi masjid kuat, kita pergi banyak, itu cerita lain. Tapi oleh kerana puasa ini tidak dimasuki, tak boleh ditembusi oleh sifat riya, maka ketika itu Allah sebut aku, untuk aku. Kita telah sebut dalam siri yang lain bahawa di antara kehebatan puasa juga orang tak takarub dengan puasa ini untuk mendampingi pemimpin-pemimpin, untuk mendampingi ibadat-ibadat yang lain daripada Allah. La, hanya untuk Allah kita berdamping dengan berpuasa, dengan kita kosongkan perut kita, kita laparkan jiwa kita, iaitulah semata-mata kerana Allah. Kerana itu Tuhan kata, Tuhan sebut dalam hadis dalam hadis qudusi ini, Allah kata innama taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Mereka meninggalkan makan, minum dan syahwatnya semata-mata kerana aku. Maka kita tahulah bahawa para ulama mengatakan meninggal berpuasa ini semata-mata huzudun nafsi, meninggalkan kehendak nafsu. Nafsu nak makan, kita lawan dia. Dan yang lebih tinggi dalam tajuk kita ini, as-siyamu sirrun bainal abdi wa rabbihi. Puasa itu adalah rahsia di antara hamba dengan Tuhannya yang tak boleh ditengok oleh orang lain. Kita nak tunjukkan siapa? Semua orang berpuasa belaka. Dan niat kita untuk berpuasa ini untuk apa? Man shama ramadhana imanan wa ihtisab. Siapa dia berpuasa dalam bulan Ramadan, iman kepada Allah dan mengharapkan pahala. Maka iman di sini para ulama mengatakan sirrun bainal abdi wa rabbihi, rahsia di antara kita dengan Allah. Kita tak boleh tunjuk kepercayaan kita kepada Allah. Aku kuat ni, yakin ni, semangat. Sudah semangat, orang azan tak pergi. Semangat apa? Semangat bercakap. Semangat ni pergi solat tarawih, lari tengah jalan. Semangat apa? Semangat orang malah. Nak jaga anak-anak. Oh, saya dalam bab jaga anak kemas sungguh. Tak pagi tu, tak pagi ni, jaga sungguh-sungguh. Anak dia keluar daripada rumah, tak tu aurat mu tak jaga. Gapo dia pok lagu tu? Lah, itu semua tu semangat pincang, semangat yang tidak betul, semangat buah kata orang, tidak tepat dengan kehendak syarak. Maka oleh kerana dia ini menjadi rahsia, tak boleh tunjuk kepada orang. Maka di sinilah yang kita nak sebut di sini suatu ayat Allah Taala sebut dalam Quran yang selalu tuan-tuan baca dalam surah At-Tariq, was-sama'i wat-tariq. Iaitulah ayat yang ke-10 yang kita nak tadabbur sedikit pada hari ini, iaitulah firmanullah Taala, innahu ala raj'ihi laqadir yawma tublas sarair
fama lahu min quwwatin wala nasir. Tuan-tuan nanti ambil buka Quran pada waktu malam, pada waktu siang. Surah At-Tariq ini kita tadabbur, untuk kita jadikan tadabbur dalam minggu ini. Allah Ta'ala sebut apa? Innahu ala raj'ihi laqadir. Allah SWT nak balik semula kamu, nak kembalikan kamu ini lepas pada kamu mati, hidup balik. Qadirun, sangat berkuasa. Apa yang jadi bila kita balik semula? Ini yang dibincangkan oleh para ulama. Yauma tublas sarair, pada hari didedahkan segala rahsia. Apa rahsia yang ada dalam jiwa kita? Iman kita betul ke kerana Allah, ke kita beriman kerana nak sesuatu? Apakah betul kamu lakukan puasa ini kerana Allah ataupun malu kepada orang? Apakah betul kita buat suatu amalan yang baik ini li ajlillah ataupun ada sesuatu yang tersembunyi di sebaliknya? Pada hari itu tublas sarair, tabdu as-sarair, terdedah segala rahsia. Kalau tuan-tuan baca ayat ini, memadailah 2-3 ayat yang kita boleh tadabbur ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita, iaitulah kamu akan menyesal nanti. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau kamu buat kebaikan yang sedikit, kamu akan tengok. Kamu akan buat kebaikan yang banyak, yang kejahatan yang sedikit, juga kamu akan tengok. Pada hari tersebut kita akan menyesal. Ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Wai, ruginya, menyesalnya, aku tidak menyembah Allah dengan betul-betul. Aku tidak beribadat kepada Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh. Apa yang kita nak buat, penyesalan pada hari tersebut sudah tidak ada faedah, sudah tidak ada gunanya. Masing-masing membawa diri, masing-masing pergi dengan amalan yang mereka telah ada. Masing-masing akan disebut oleh Allah Azza wa Jalla yauma tublas sarair, pada hari didedahkan segala rahsia kita. Yang kita buat atas dunia ini secara tersembunyi, orang tak nampak. Mun tak puasa, masuk dalam hutan di belakang sana, makan. Judi, tak salat, curi duit orang, kata huduh kepada orang, mengumpat orang, semua. Hunalika tablu kullu nafsin ma asfalat wa ruddu ila Allahi maulahumul haq wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Semua pada mauqif al-hisab, pada hari kiamat akan terdedah apa yang kita buat. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Pada hari tersebut manusia akan didedahkan pada hari tersebut apa yang telah mereka buat, yang awal, yang terakhir. Dan dalam ayat surah Al-Isra ayat 13 dan 14 juga ayat yang patut kita jadikan ayat perbincangan kita, iaitulah firman Allah Ta'ala, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra' kitabak kafa binafsika al-yawma 'alayka hasiba. Tuhan sebut dalam surah Isra ini ayat 13-14, wa kulla insan, semua manusia, alzamnahu ta'irahu fi unuqih, kamu akan gantung di tengkuknya segala surat amalan dia. Yang kita buat baik, alhamdulillah, kita akan gembira. Yang kita buat tak baik, Allahu Akbar, semua akan baca, ini perangai dia ni rupanya atas dunia. Nampak baik, nampak warak, nampak orangnya bersopan santun, tapi rupanya sangat jahat apabila berada di lain daripada tempat ketika orang ramai. Tuhan kata, kami gantungkan tengkuk amalan, surah amalan kamu di tengkuk. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu manshura, kami akan keluarkan kitab yang terdedah, orang lain semua orang boleh tengok apa yang kita baca. Tuhan kata pada hari tersebut, iqra' kitabak, bacalah surah amalan kamu sendiri. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba, cukuplah pada hari ini kamu yang menjadi juru audit, kamu yang jadi juru kira kepada amalan yang kamu buat ini. Tak payah orang kira-kira. Para jemaah sekalian,
Balik kepada ayat kita, yauma tublas sarair, pada hari didedahkan segala rahsia kita, fama lahu min quwwatin wala nasir, tidak ada siapa yang boleh penolong, tidak ada kekuatan pada hari tersebut untuk kita menghadapinya, dan tidak ada orang yang boleh menolong kita selain daripada amal baik yang telah kita lakukan ini. Para ulama telah menggariskan, wal qalbu mahattu nazarillah, hati kita, jiwa manusia ini, hati kita ini adalah merupakan tempat tilik Allah Azza wa Jalla. Tuhan tak tengok kita pakai yang baru bukan pakai yang lama. Tuhan tak tengok apa yang kita pakai buruk ke baru, itu bukan pemerhatian Allah. Tetapi yang nak ditengok iaitulah di sebalik pakaian itu, yang ada dalam jiwa kita, dalam hati kita, apa yang ada. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum, Allah tak tengok pada jasad kamu besar ke kecil, tetapi Allah tak tengok juga kepada gambaran rupa kamu comel ke huduh, hitam ke gelap, cerah. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum, tetapi Allah SWT tengok kepada hati kamu dan amalan kamu. Ini yang menjadi persoalan hari ini, yang menjadi perhitungan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla, iaitulah hati baik ataupun tidak. Kadang-kadang kita nampak macam baik, tapi penuh dalam hati kita hiqdan wa hasadan, penuh dengan sifat-sifat dengki dan dendam kepada orang, benci kepada orang Islam, benci kepada para pendakwah, benci kepada orang tua orang ini. Maka hati yang menjadi tempat tilik Allah, Tuhan tak tengok pada rupa dan bentuk kita. Hati ataupun rahsia diri, apabila baik, maka akan baiklah anggota-anggota yang lain. Kerana itu kadang-kadang kita tengok orang ni tak selekeh ya, tidaklah hebat sangat orangnya, nampak tak apa semak, tapi mempunyai hati Masya Allah, dia dengan Allah Azza wa Jalla sungguh bersih, tidak ada perasaan dendam, tamak kepada dunia, rakus kepada hak orang, la, abadan sama sekali. Maka inilah orang yang diharapkan mendapat keampunan Allah dan orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang lain, hadis tadi diriwayat oleh Imam Muslim, dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi menyebut, ingatlah, dalam satu jasad manusia ini ada satu seketul daging, apabila baik, baiklah anggota yang lain. Ini bermakna bila baik sariratuhu, bila baik jiwa dia baik, maka anggota-anggota yang lain semuanya akan turut baik, kerana mereka ini terikut dengan apa yang ada. Para jemaah sekalian, ketika menghuraikan yaumatublas sarair, seorang ulama tafsir telah menghuraikan dalam kitab At-Tibyan fi Aqsamil Quran, mengatakan at-ta'bir, Allah Ta'ala ta'birkan, guna perkataan ayat dengan amalan-amalan itu, bisir, rahsia. Yauma tublas sarair, pada hari didedahkan rahsia. Apa sebenarnya rahsia dalam jiwa kita sebenarnya? Iaitulah segala amalan yang kita buat. Amalan yang kita buat ini terletak kepada pergantungan dia dengan sifat batin yang ada dalam jiwa kita, yang dilatih oleh Ramadan supaya kita liajli, semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. Siapa yang jiwanya baik, niatnya baik, betul niatnya kerana Allah Azza wa Jalla, maka amalan yang dia buat akan jadi baik. Dan dalam penelitian para ulama mengatakan, kebaikan yang ada dalam jiwa manusia akan terserlah di muka seorang itu. Kalau kita tengok pada orang ini, nampak muka dia baik, jiwa dia baik, Allah Ta'ala dedahkan ini muka orang yang baik. Tapi kalau kita tengok dia ni tak ada ceria langsung, tengok dia pun takut, teringat akan Malik Zabaniyah, penjaga neraka contohnya, Allahu Akbar, inilah di antara orang yang bermasalah. Karena itulah kalau kita stres tak ke mana, istilah budak-budak sekarang ni dia panggil stres. Stres maknanya kita serabut kepala, nak marah sangat mana pun, pergi awal ke masjid, duduk dalam saf dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan hilangkan sifat-sifat yang tak baik itu.
banyakkan baca Quran, jangan duk berfikir. Sebab apa? Punca kerusakan dalam jiwa manusia ni mari daripada mana? Bila hati sakit, sakit hati kata orang, hati sakit mudah diubati, bawa ke hospital, tapi sakit hati. Bila orang ni sakit hati, payah dia. Kita boleh perasan kalau tahu orang itu nak marah kita pergi dekat dia bersalam, dia tak apa nak tengok kita, tengok lain macam je. Allah juga tangan, tapi muka tengok lain. Ataupun awal lagi dia tengok kita masuk kau ni, dia konai kau ni. Ini bermasalah dalam jiwa. Jadi macam mana kita nak ubati? Tak ada ubat kecuali apa yang telah disebut, digariskan oleh para ulama ini. Kenapa orang-orang salafus salih yang kita cuba bawa cerita-cerita mereka pada hari ini, beberapa cerita, kata-kata mereka yang hebat, motivasi yang handal ini, supaya kita belajar tengok bagaimana Allah SWT beri kepada mereka sifat-sifat yang baik. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ni, dia kata, komentar dia kepada orang-orang yang kemudian, mana zaman dia tu dipanggil orang tabi'in. Dia kata, wahai para sahabat, antum atwalu salah, kamu lama salat, banyak ijtihad, banyak kuat beribadat, lebih daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasulullah kuat dah ibadat, jangan kata tak kuat, tapi ada di kalangan orang yang kemudian kuat lagi ibadat. Wahum kanu afdala minkum, tetapi walaupun kamu kuat beribadat, para sahabat lebih afdal, lebih istimewa, lebih baik daripada kamu. Qilalah, orang tanya dia, ya Abdullah bin Mas'ud, bi ayyi syai', sebab apa mereka hebat? Qal innahum kanu azhad fid dunya, mereka memiliki hati yang tidak tamak kepada dunia, tak tamak kepada dunia, wa arghab fil akhirah, dan sangat nakkan akhirat. Ada dua depan mata kita hari ni. InsyaAllah tuan-tuan, kita semua akan selamat daripada sifat tamak, sifat yang berbahaya ini. Sebab dengan sifat tamak inilah manusia sanggup buat segala perkara. Kita tengok hari ini orang sanggup membunuh kawan. Sebab apa? Sebab takut projek dia hilang. Orang sanggup menjatuhkan musuh dia. Apa sebab? Sebab dia takut hilang kerusi yang dia duduk. Walaupun dia tahu dia mengentas secara zalim, secara tidak adil, merampas harta itu ini, tapi masih lagi mempertahankan semata-mata tamak kepada kerusi. Gitu orang besar, orang kecil macam kita ini pun ada tamak juga. Kadang-kadang sama-sama pendakwah pun tamak. Kita mengajar orang tak mari, orang lain mari, kita jadi sakit hati. Orang peniaga-peniaga sama dia. Allahu Akbar. Punca penyakit duduk di mana? Kata ulama, punca penyakit duduk di hati. Apabila hati ini rusak, maka rusaklah segala-galanya. Al-Qasim bin Muhammad, salah seorang ulama yang besar, minal fuqaha is-sabah, dia cerita, satu hari kami berjalan bersama dengan Abdullah ibn Mubarak, seorang ulama yang hebat, kuat beribadat. Setiap kali bila berjalan musafir dengan syekh yang besar ni, Qasim kata, aku duk fikir dalam kepala aku, kenapa Allah Ta'ala beri kepada orang ni kehebatan, aku tak hebat. Dia bukan dengki, nak tahu sebab. Kalau dia salat, aku salat juga. Dia puasa, saya puasa. Dia pergi berjihad, aku pergi berjihad. Dia pergi haji, aku pergi haji. Tapi kenapa dia hebat, aku tak hebat? Ini pun mari dalam kepala kita juga. Suatu hari Tuhan nak dedahkan aku, nak beri, nak buka kepada aku rahsia ini. Dalam perjalanan mengembara pergi ke Syam, pergi ke Syria, tiba-tiba ketika dia sedang nak makan malam, ta'asya, makan malam di rumah seorang, lampu ataupun pelita terpadam, gelap. Tuan dia sibuk bawa pelita dia pergi baiki di luar rumah, mungkin tukar dia punya apa benda, alat-alat dia baiki. Tak lama sekejap datang, mari lampu.
Bila perintah dah sampai, lampu dah cerah di tempat makan tadi, Muhammad Al-Qasim Muhammad kata apa? Aku tengok Abdullah ibn Mubarak sedang menangis sampai basah janggut dia. Kata di Al-Qasim, aku fahamlah sekarang. Inilah yang melebihkan Abdullah Mubarak daripada kami, iaitulah apabila mereka takut sangat kepada Allah Azza wa Jalla, apabila duduk dalam gelap, dia terus teringat kepada Allah. Bagaimana kami dalam gelap kubur nanti, bagaimana kami dalam gelap pada hari kiamat, bagaimana yang menyebabkan dia terus menangis, berhenti daripada makan. Subhanallahil azim. Kalau kita hari ni lampu padam tengah makan, marah. Dah hajat orang tak siap lampu spare. Tak ada nak mikir kepada Allah Azza wa Jalla, tidak kembali kepada Allah. Karena itulah jauhnya hati kita dengan Allah Azza wa Jalla, menyebabkan jiwa kita keras daripada menerima kebenaran. Inilah yang patut kita bincang, yang patut kita selalu mengingati, ulang kaji tentang fa innahu li wa ana azibihi. Allah Ta'ala kata puasa ini untuk aku. Kenapa? Nak latih jiwa kita, nak latih hati kita, supaya mengabdikan diri hanya semata-mata kerana Allah, bukan kerana itu dan kerana ini. Di antara contoh orang-orang yang takut pada Allah, yang menunjukkan hati mereka baik, iaitulah kata-kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Umar kata apa? Al-quwwatu fil amal. Kalau orang ni mempunyai kuat dalam beramal, iaitulah dia tidak menangguhkan amalan hari ini untuk besok. Kita target hari ini 5 juzuk Quran, 10 juzuk, tak, jangan tangguh, habiskan, cari masa yang kita boleh, dan apa lagi ibadat-ibadat yang sepatutnya. Wal amanatu, tanda orang itu beramanah, iaitulah alla tukhalifa sariratun alaniyah, tidak berbeza yang ada dalamnya dengan yang luarnya. Zahir yang dia kata, yang dia buat sama dengan apa dalam hati kita. Ini yang kita bimbang. Wattaqullah azza wa jalla, takutlah kamu akan Allah dengan apa? Fa innamat taqwa bittawaqi, kita takut ini dengan kita meninggalkan larangan. Kalau setakat sebut saja aku takut ke Tuhan, lepas tu orang ajak sembahyang tak pergi, takut gapo lagi tu? Aku ni takut pada Allah Taala, orang azan buat lembu kenyang, apa takut? Tak. Takut bila kita merasai takut. Allahu akbar, orang azan dah, suara menyebut, memanggil dengan nama Allah, dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita pergi. Hari ini bermasalah kita. Bila nak tunjuk sayang ke Nabi, mari rambut Nabi, entah ambil di mana rambut Nabi itu, rambut siapa wallahu alam. Kita tidak menafikan adanya karamat, adanya mukjizat, berkat Nabi itu sah, telah diterima. Tetapi kalau nak kata ini rambut Nabi, kita kata mana kau ambil? Siapa beri pada kamu? Sebabnya ramai orang duk mengaku hari ni dia ada rambut Nabi lah, macam-macam cerita. Orang Melayu ni pun berahi, bila ada benda pelik bawa air lalu tak ada celup-celup rambut. Subhanallahil azim, banyaklah benda-benda yang pelik-pelik. Buat keluar hadiah-hadiah palsu pula sini, nak menunjukkan dia ni takut pada Allah Ta'ala, semangat pada sunnah, iaitulah makan aiskrim sunnah Nabi. Ramai ada orang orang tanya, boleh ke tidak kita beli aiskrim untuk jamu buka puasa, kerana buka puasa dengan sunnah. Mana ada buka puasa dengan sunnah dengan aiskrim? Orang buka puasa dengan buah tamar. Ini cerita pelik-pelik lah. Sayyidina Umar kata apa? At-taqwa bit-tawaqi, takut pada Allah Ta'ala itu dengan takut, bukannya dengan duk reka benda-benda yang karut macam ni. Siapa dia takut pada Allah Ta'ala akan jaga dia. Daripada Sayyidina Uthman bin Affan, Uthman kata apa? Man ma asar ahadun sariratan, siapa-siapa rahsiakan dalam jiwa dia amalan yang baik, rahsia, tak cerita kepada orang. Apalagi zaman kita ini jenis suka dedahkan, khabar dalam Facebook keluar belaka, kita sembunyikan benda-benda baik kita buat. Azharahallahu ala safhati wajhihi, Allah Ta'ala akan tunjukkan kebaikan itu di muka dia. Orang tengok, orang nampak ini muka orang baik-baik. Subhanallahil azim. Wa falatatu lisanihi, ucapan dia bermutiara, keluar kata-kata orang nak dengar. Kalau orang dengar, masuk dalam hati. Ni kalau kita bercakap, orang dengar tapi dengar tak tahu apa. Sudah dengan dengar dengan tak dengar sama aja. Ini yang kita bimbang hari ini para jemaah. Banyak lagi lah kata-kata yang menunjukkan para ulama kita sangat mengambil berat tentang masalah ini. Di antara tanda-tanda orang tu hatinya baik,
amalannya baik, selain daripada tanda di muka tadi, iaitulah orang ini orang dalam keadaan baik kalau dia sentiasa menjaga hati dia. Suka bincang tentang perkara-perkara yang merosakkan hati, sifat-sifat mazmumah. Contohnya dalam kitab yang telah saya syarahkan di masjid kita ini, nama dia Penawar Bagi Hati. Ada 30 siri kuliah, tuan-tuan boleh dengar, boleh ambil dalam rakaman kita, dengar untuk sama-sama kita menggilak balik hati kita, apa penyakit, apa penawar, dan bagaimana nak hiasi hati kita. Orang ni di antara orang yang nak baikkan jiwa kita, jiwa dia, iaitulah orang yang sangat menjaga amalan hatinya, ikhlas, jauh daripada sifat-sifat yang tak baik. Yang kedua di antara tandanya at-tawadhu'. Orang ni suka bersifat tawadhu' dan sentiasa merasai jiwa seorang yang lemah. Aku ni tak cukup ilmu, tak cukup ibadat, tak cukup itu, yang menyebabkan kita akan jadi. Tak cukup ilmu, pergi belajar. Tak cukup ibadat, banyakkan ibadat. Tapi kalau kita rasa kita sibuk dengan orang lain, sibuk al-wala' bi naqlil akharin, sibuk duk kritik orang, ya, orang itu tak betul, orang ini tak betul, ini bukan sifat orang yang sariratuhu, orang yang hatinya bersih. Yang ketiga, suka kembali kepada akhirat, tidak tamak pada dunia. Di mana tempat akhirat, di mana pasar akhirat, ada saja dia. Di masjid ada, di tempat kuliah ada, di tempat orang ceramah tazkirah ada, di tempat orang kebajikan ada. Ini orang yang berlomba-lomba mengejar, mencari saham akhirat, bukan hanya setakat saham dunia. Yang keempat, dada dia, hatinya selamat daripada sifat dengki, sakit hati dengan orang dan sebagainya. Yang kelima, at-taslim li amrillah, orang ini sentiasa tunduk dan patuh kepada segala arahan Allah Azza wa Jalla. Yang keenam, al-ihtimam bi amri din, banyak mengambil isu-isu agama. Kita nak mengajar tak pandai, tak apa, kita bawa ustaz pergi tazkirah, kita beli buku-buku bagi, ambil CD-CD rakaman diedarkan. Ini pun termasuk dalam kerja-kerja dakwah kita, mengikut kemampuan yang kita ada. Kalau kita bukan pendakwah, tidak ada ilmu, jangan bercakap, nanti merosakkan agama lebih daripada yang sepatutnya. Yang ketujuh, syiddatul khauf, orang ini sangat takut pada Allah. Bila sebut Allah Ta'ala larang, tak buat. Kita ini kalau sebut Tuhan larang, dia pergi tanya lagi, ustaz, dosa besar ke kecil? Ini masalah. Yang tak tahan laginya, dia tak puas hati dengan ustaz ni, dia telefon ustaz lain pula. Apa pandangan gini-gini? Bagus, boleh. Ustaz tu kata tak boleh, dia lagakan dua ustaz pula. Ini penyakit sebahagian daripada orang hari ini. Yang ke-8, as-sidqu fil hadis, iaitulah benar percakapan dia, tak bohong cakap dia betul. Yang ke-9, menerima yang benar dan tunduk kepada kebenaran. Bila orang berkata ini hadis, ini Al-Quran, tak payah kita duk balas kelahi lagi dah. Kita menerima apa yang ada itu, maka kesan daripada kita baik hati kita ini, Allah SWT akan turun dalam jiwa kita, tenang dan tumakninah dalam hati kita, dan Allah Ta'ala campakkan mahabbah, kasih sayangnya kepada kita, dan manusia juga rasa sayang, rasa seronok, suka dengan kita. Yang besar daripada itu iaitulah Allah Ta'ala akan beri kepada kita husnul khatimah, dan Allah SWT akan kabulkan amal yang kita lakukan. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah SWT menerima amalan daripada orang yang bertakwa, orang yang baik hatinya, orang yang tidak riya, tidak ada perasaan yang tak baik dalam jiwanya. Itulah yang kita harapkan. Mudah-mudahan madrasah Ramadan yang melatih kita masuk la'allakum tattaqun, dan kita juga berpuasa kerana Allah ini akan melatih, mengeluarkan jiwa kita, jiwa yang bersih daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat kekotoran, sifat yang tidak baik, sifat hayawani, syaitani yang ada dalam jiwa kita, insya-Allah pada hari Jumaat dan mana-mana hari. Banyakkan selawat kata Nabi SAW, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma alif baina qulubil muslimin wa aslih zata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwihim. Ya Allah, berikanlah kepada kami semua taufik hidayah. Kami berada di bulan Ramadan yang mulia ini, 10 hari Ramadan telah berlalu, tapi kami masih lagi leka, masih lagi tidak kuat beribadat, masih lagi lalai, masih lagi mengejar dunia pada musim yang baik ini. Ya Arhamar Rahimin, Ya Ajwadal Ajwadin, curahkanlah limpah kurnia Engkau kepada kami, kepada keluarga kami, kepada orang-orang yang kami sayangi, supaya mereka ini menjadi hamba Engkau yang baik di bulan Ramadan.
masuk dalam madrasah Ramadan ini dengan penuh sempurna sehingga mereka mendapat keampunan Engkau ya Allah. Ya Allah, berikanlah keampunan kepada kami, dua ibu bapa kami, guru-guru kami dan orang yang kami sayangi dan orang yang berpesan kepada mereka supaya Engkau jadikan kami dan mereka semua min utaqaika minan nar, daripada orang yang Engkau merdeka daripada api neraka ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna wa iyyahum min utaqaika minan nar. Ya Allah, jadikan kami dan mereka dari kalangan orang yang Engkau merdekakan daripada api neraka ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikanlah pertolongan, bantuan kepada saudara-saudara kami di bumi Syria yang sedang dibunuh, yang sedang diancam yang begitu dahsyat oleh kumpulan kufar, kumpulan Nusairi dan segala penjahat di atas dunia ini. Ya Rabbal Alamin, berikanlah bantuan kepada mereka di bumi Syria, di Palestin dan juga di Mesir dan di lain-lain tempat atas dunia ini yang memerlukan bantuan. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma alaika bil yahudi wa man syai'ahum, Allahumma alaika bin nusairiyyin wa man syai'ahum, Allahumma alaika bil rafidati wa man syai'ahum, Allahumma alaika bil munafiqin wal ilmiyyin wa man syai'ahum. Ya qawi ya matin ya jabbar ya muntaqim. Allahumma arina fihim ajaiba qudratika ya rabbal alamin ya zal jalali wal ikram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.